Hi guys, welcome back to our TVH channel. Okay, hari ni kita nak buat collaboration dengan kita punya team members dalam Malaysia YouTuber Studio. Dan kita dapat task, kita kena buat collaboration dengan Kak Su. Okay, Kak Su ni dia punya channel adalah Suri Lee Channel. Okay, so hampa yang tengok channel dia jangan lupa like dan juga subscribe lah. Sebab sis dah share dekat description bawah ni. So hampa boleh subscribe dan juga boleh view channel-channel members kita yang dalam Malaysia YouTuber Studio. Okay, untuk kali ni kita kena collab pasal kisah seram. Tapi untuk sis Farah sendiri, sis Farah kurang lah kisah-kisah seram ni. Maybe sebab tak duduk asrama waktu study dulu. Tapi ada satu kisah ni. Okay, satu kisah ni sis teringat sewaktu sis tidur dengan sis punya roommate, tiba-tiba sis terbunyi ada benda jatuh. So kita terkejut lah, waktu tu kita tengah tidur, tak sure pukul berapa, maybe dah pagi dan maybe nak dekat subuh kan. Lepas tu kita capai phone dan kita tengok sekeliling, pasang lampu lah. Tapi waktu tu tak ada apa-apa pun. So disebabkan kami terlalu penat, so kami tidur lah, sambung tidur balik. Dan keesokan paginya bila kita cek kawasan rumah tu, tak ada apa-apa pun. So rasa pelik lah kan, kenapa pula ada bunyi yang kuat dan juga roommate sis sendiri boleh dengar. So pelik lah kan. Sampai ke hari ni kita tak tahu bunyi apa. Dan maybe bunyi tu daripada rumah sebelah ataupun daripada luar lah. Dan hopefully sis tak nampak lah benda-benda yang pelik-pelik tu, disebabkan sis pun taklah terlalu berani dan tak terlalu takut orangnya. Itu. Dan seterusnya satu filem yang sis nak share dengan hampa adalah cerita yang sis tengok dengan member sis sendiri, iaitu filem Indonesia lah. Okay, sebab sis teringat-ingat lagi sampai hari ni. Dan tajuk dia adalah Pengabdi Setan. Okay, Pengabdi Setan ni adalah filem daripada Indonesia yang mereka dah rilis pada tahun 2017. So waktu tu masa macam tengah study lagi. Dan kita pergi tengok wayang lah. Okay, tengok wayang, tengok cerita tu. Mula-mula rasa macam okey lah. Tapi ada part yang sis tak boleh lupa. Okay, pelakon dalam cerita Pengabdi Setan ni, salah satunya adalah pelakon daripada Malaysia lah, iaitu Bron Palare. Okay, yang sis tak boleh lupa ni bila Bron Palare, isteri dia tu meninggal dunia. Okay, si isteri tu dia adalah penyanyi ataupun artis lah kan. Okay, penyanyi. So bila dia dah mati, dia pun boleh pula macam bila rasa rindu je, dia akan pasang lagu si isteri tu lah. So dekat situ sis tak boleh lupa pasal macam perasaan takut tu bila kita teringat kan, kenapa kalau orang mati nak pasang lagu kan. Tapi maksudnya dekat situ dia punya penceritaan dekat situ nak menunjukkan bahawa dia adalah penyanyi waktu dia hidup dulu. Tapi memang tak boleh lupa lah dia punya perasaan seram tu kan. Tapi maybe kalau untuk apa yang suka cerita hantu, hampa okey je, hampa prefer cerita yang macam ni kan. Okay, tu antara pengalaman seram lah yang sis pernah rasa. Tapi yang lain-lain so far ni alhamdulillah tak ada lagi. Dan hopefully tak maulah tengok benda-benda yang macam tu kan. Okay, so lepas ni hampa boleh tengok pula cerita daripada sis Pira dan juga Kak Su. Jangan lupa like dan juga subscribe TVH channel. Tengok cerita dia pula, okay? Ini sis nak share tentang kisah-kisah seram yang selalu budak asrama dengar. So kalau hampa yang pernah duduk asrama pernah dengar kisah-kisah ni kan. Kisah yang pertama adalah tentang kisah yang terjadi di Aspuri ataupun asrama puteri. Okay, budak perempuan ni dia macam biasa, rutin dia nak basuh kain lah dekat toilet. Dan budak ni dia ke toilet seorang diri dengan baldi, dengan sabun, dengan baju-baju kotor dia. Bila dia sampai ke toilet tu, dia nampak ada seorang lagi yang basuh kain. Dia basuhlah kain macam biasa. Tiba-tiba sabun untuk dia basuh baju tu terjatuh ke lantai. Dan bila jatuh ke lantai tu, mestilah kita nak kutip kan. Dan budak perempuan ni pun tunduk untuk kutip. Dan waktu tu lah dia baru perasan orang yang ada dengan dia kat dalam toilet tu sebenarnya tak ada kaki. Okay, tapi budak perempuan ni dia belagak tenang lah kan. Jadi dia ambil je sabun ni. Korang cakap kalau kita nampak hantu ni, kita better buat-buat tak perasan, buat-buat tak tahu kan. Jangan teguk lah apa semua tu. So budak perempuan tu ambil lah sabun balik. Dan dia pun kemas-kemas lah. Lepas tu dia pun cakap tak apalah dah siap basuh dah. Tiba-tiba ada suara yang balas, dah siap ke? Dah tahu. Tapi ada satu lagi juga version yang mana yang ni berlaku dekat bilik study,
Yang ni jadi bila ada seorang budak perempuan ni, dia study kat dalam bilik study lah, kat asrama juga. Tapi dia tak sedar yang waktu tu hanya dia seorang saja yang tinggal, sebab dia terlampau khusyuk sangat study. Dan dia nampak ada someone lagi lah yang ada dekat situ. Dan yang tu sis tak sure juga, mungkin lah mungkin benda tu menyerupai kawan dia. Dan kemudian ada satu part ni yang dia tak faham. Dan bila dia tak faham, mestilah dia nak tanya kawan dia kan. Lepas tu bila dia nak tanya tu, dia mata dia terpandang ke bawah. Dia nampak makhluk sebelah dia tak ada kaki. Dan waktu tu jugalah dia pun tak jadi nak tanya dia. Dia cakap tak apalah, dah ingat dah. Lepas tu benda tu pun balas, dah ingat ke dah tahu. Okay, so kita move kepada next story, second story, iaitu kisah tentang seorang budak yang mati dalam loka. Okay, yang ni pun ada juga version-version dia, tapi yang ni yang sis tengah sendiri daripada budak-budak asrama sis. Okay, dan dia pun cakap benda ni pun berlaku dekat asrama yang kami duduk tu. Budak-budak ni dia pun nak balik lah untuk cuti hujung tahun. Kan cuti sekolah yang panjang tu, jadi budak-budak asrama mesti dah kena balik. Banyak yang dah kemar-kemar barang, semua bawa balik barang. Waktu tu tinggal sekumpulan budak-budak ni saja yang tak balik lagi lah. Maknanya yang mak ayah dia pun tak datang untuk pick up lagi. Yang lain semua dah balik rumah masing-masing. Kan boring nak tunggu mak ayah tak datang lagi. Jadi ada seorang ni pun dia suggest, dia kata jom kita main sorok-sorok. Okay. Yang lain pun mesti dah setuju. Seorang budak ni yang dia nak kena menyorok, dia pergi menyorok dalam loka kawan dia. Dan nak dijadikan cerita juga, dia tertidur kat dalam loka tu disebabkan keletihan kan. Dia pun terlena dalam tu. Dan kawan-kawan yang lain ni memang dah menyorok mata-mata tempat lah. Kawan yang dah nak kena cari kawan-kawan dia yang lain ni, dia dah cari sampai jumpa lah kawan-kawan yang lain tu kan. Kecuali yang seorang ni yang pergi tidur dalam loka tu. Dan dia pun tak terfikir lah kawan yang menyorok dalam loka ni akan menyorok dalam loka. Dia pun tak terfikir sebab banyak lagi tempat lain kan. Soalnya menyorok belakang pintu lah, bawah katil macam tu. Sebabkan dia percara dia mata tak jumpa, tapi dia pun tak cari dalam loka lah kan. Disebabkan itulah dia pun assume yang dia ni dah balik dengan family dia. Mak ayah dia dah datang ambil. Ada kawan dia pula pergi tutup loka tu dengan mangga kan. Lepas tu dalam beberapa minggu kemudian, mungkin nak buka sekolah kan, loka mesti nak buka balik kan. Waktu tu lah terjumpa mayat si mangsa. Itu adalah kisah yang kedua. Yang tu pun bagi sis dia seram, tapi dalam masa sama dia menyedihkan juga. Dan ada versi yang lain juga, iaitu dikatakan berlaku dekat satu tempat yang asrama lelaki lah. Yang mana budak lelaki ni dia sebabkan dia nak ponting sembahyang Jumaat, dia pun menyorok juga dalam loka sebab dia tak mau warden dapat tangkap dia. Dan waktu tu loka yang dia menyorok tu adalah milik kawan dia juga. Tadi kan loka tu berkunci. Bila dia tersedak tu, dia minta tolong, tak ada siapa yang dengar. Dan keadaan yang sama juga terjadi pada dia. Mayat dia dijumpai. Tapi yang tu dia katakan malam-malam akan dengar ada orang ketuk pintu loka. Yang tu yang scary lah. Okay, yang next ceritanya adalah tentang bila tidur dekat katil lah, asrama lah kan. Ini sis tak pasti dekat Aspuri ke Aspura. Mana kisah ni jadi bila ada seorang budak ni, dia tak boleh nak tidur malam. Kawan-kawan dia ni semua dah lena lah. Dia seorang je tak boleh tidur malam tu. Dan dia nampak ada someone yang berambut panjang, baju putih masuk dalam bilik dia. Waktu tu dia memang dah, Allah jangan tahu perasaan dia waktu tu. Dan tiba-tiba dia terdengar suara yang cakap macam ni, katil 1 dah tidur, katil 2 dah tidur, katil 3 dah tidur, katil 4 buat tidur. Okay, katil keempat tu adalah katil dia. Okay, yang tu memang agak scary. Okay, jangan lupa untuk terus support channel kami dan nantikan pula cerita daripada Kak Su. Untuk admin bahagian office, kita dekat admin building. Aku dapat nampak bayangan dua datang dekat aku. Dia ajak aku pergi. So, sepanjang aku duduk dekat building tu, aku buat malam ke, aku balik lewat petang ke, Alhamdulillah, memang aku bersyukur sebab setakat tu aku tak pernah kena gangguan. Walaupun ada hari aku datang waktu weekend. Memang kalau hari Sabtu dengan Jumaat, office tu memang tak ada orang. Kawasan admin building tu pun memang tak ada orang bekerja. Jarang akan dengar ada orang bekerja. So, dia akan sunyi. Tapi Alhamdulillah sepanjang aku
kerja kat sana tak ada gangguan. So berbalik kepada cerita mistik yang berlaku, sebenarnya aku dah banyak dengar staff-staff yang bercerita tentang kawasan di yard kita orang. Kawasan tu dia besar dan dia open. So berbalik kepada cerita yang berlaku, kes ni berlaku pada kawan aku lah. Biasalah kalau warehouse, kawasan yard, kawasan kecil macam itu, kawasan yang luas, dia memang banyak lah benda-benda hantu ke benda-benda macam tu. Aku dengar lah kawan aku cakap ada pontianak 3 serangkai lah, hantu anak beranak lah. Bukan aku tak percaya, tapi benda tu kita kena percaya sebab dia wujud. Aku percaya, cuma aku tidak memikirkannya. Jadi apa yang berlaku kepada kawan aku ni, dia staff inspection. Dia bekerja untuk inspect barang-barang piping, dari pipe ke drill bit ke benda-benda. So hari tu nak dijadikan cerita, dia terpaksa kerja sampai lewat malam. Urgent request daripada kita punya klien. Masa tu banyak hantar pipe daripada offshore. Dia hantar kumpul kat situ, diorang kena siap secepat mungkin. Jadi dijadikan cerita. Kebetulan masa tu waktu maghrib, tak silap aku. Tapi dalam range waktu macam tu lah, waktu maghrib ataupun waktu tengah malam. Sebab dia ni, kawan aku ni, dia sejenis, dia seorang lelaki. Tubuh dia macam gitulah, macam tinggi, lepas tu berisi macam sasa macam gitu kan. Yang kelakarnya, bukan sekali, bukan 2 kali. Dah banyak kali dia kena gangguan, dia nampak benda tu. Bila dia nampak benda tu, dia akan dah demam, dia kena sapuk ke apa. Dia cerita, dia buat kerja inspection, buat pipe dekat pipe rack tu, dia buat kerja dekat satu bahagian sini. Kita orang punya klien dia simpan dia punya pipe. And then aku punya staff ni dia buat kerja belah sini, di kawasan kita punya warehouse open. Dia tak ada dinding, dia tak ada apa, dia cuma ada atap saja. So dia buat kerja pipe dekat rack situ. So dia buat kerja, dia buat pipe rack tu. Sambil dia buat, dia terpandang. Okay, aku dah naik seria dah ni. Okay, aku tak suka. Sebab tu aku tak suka cerita pasal hantu. Okay, jadi dia buat inspection pipe tu. Dia check pipe tu. Dia terpandang satu lembaga berkarakter hantu lah. Dengan rambut panjang, dengan karakter hantu aku tak tahu. Mungkin karakter hantu seperti yang kita tengok drama ke filem ke, aku tak tahu. Dia nampak benda tu bertenggek atas pipe yang duduk sebelah sana. Bila dia dah terpandang, kau bayangkan kalau orang yang ternampak benda tu, apa kau orang akan buat? Apa yang aku akan buat? Aku tak boleh nak imagine apa yang aku akan buat. Sama ada aku akan macam takut, aku akan lari, ataupun aku pengsan ke, aku tak tahu. Tapi dia nampak, and then dia rasa macam dia kaku. So dia pura-pura buat tak nampak. Dia jalan pergi ke kita orang punya cabin. Cabin tu dia macam office lah. So ke dalam cabin tu, dia duduk sekejap dan dia balik macam tu je. Dia balik dan keesokannya dia demam dan angsi, tak pergi office, kena sapuk. So itu pengalaman dia lah, yang mana dia nampak benda ni. Sebenarnya kita tahu hantu tu memang wujud, dan aku percaya benda tu wujud. Betul, benda tu memang wujud dan memang mistik. Benda gaib tu memang wujud, ada dalam Al-Quran yang menyatakan benda gaib tu memang wujud, dan kita kena percaya pada benda-benda yang gaib. Itu kisah pertama, hantu yang duduk atas pipe drilling. Aku jenis yang tak OT. Sharp pukul 5 memang aku balik. Aku seorang-seorang dekat office waktu weekend ke. Benda yang tak ada aku akan fikir. Macam ada je kat tepi ni, macam gitu. The next morning. Kisah dia memang berkait dengan aku yang mengalami sendiri. Kejadian ni aku tak pasti sama ada dia berlaku pada aku dalam keadaan aku sedar ataupun aku sebenarnya dalam keadaan bermimpi. Sebab dia macam real tau. Dia real. So kisah dia macam gini. Pada bulan Mei hari tu, bulan 5 hari tu, aku kena denggi. Denggi tapi demam je. Masa tu demam je. Tapi itu tak ada lagi cerita mistiknya. So kejadian yang sebetul-betulnya bila aku kena warded. Aku kena masuk hospital pada 2 hari bulan Jun. Aku pergi KK, klinik kesihatan.
And then the next day aku kena follow up lagi. Bila aku follow up tu, tengah hari tu memang terus kena. Tak ada accuse, tak ada apa. Terus masuk ward. Ambulan datang, bawa pergi hospital. Hospital mana tu, aku tahu aku asal dari mana. So hospital situlah. Duduk kat sana dalam 4 hari. Kau pernah tak tengok cerita Kingdom Hospital? Cerita Kingdom Hospital tu kan dia cerita satu hospital. Lepas tu dekat hospital tu dia ada banyak hantu kan sebenarnya kan, yang doktor-doktor tu kan. And then ada satu malam tu, aku tak ingat, tapi malam tu aku memang orang kata tak sihat lagi lah kan. Aku tak pasti sama ada malam kedua ataupun malam yang pertama. Tapi sebab the next malam-malam yang seterusnya aku memang takut lah. Aku memang nak tidur tu memang takut lah. Itu kejadian ni berlaku tengah malam. Biasa bila malam dia memang rutin doktor akan melawat kita tau. Aku tak ingat, dia doktor akan melawat kita dalam pukul 2 dengan pukul 4 macam gitu. Nurse pun akan datang ambil apa tekanan darah kan. Dan doktor datang, kes aku doktor datang ambil darah. Memang tragik gila. Tangan aku ni penuh dengan bekas cucuk darah sebab ada satu hari tu doktor tu cucuk aku berkali-kali tapi darah tak keluar. Memang penuh tanda cucuk tu tapi darah tak keluar. Doktor tu dia terpaksa minta tolongan lain dan orang yang buat tu keluar je. Buat sekali pun dah keluar dah darah aku. Dia cucuk 4 kali hari tu, malam tu 4 kali tak keluar. Nak sambung lagi, aku dah nampak dia pura-pura tidur. Biasalah kita bila kita demam, kita dalam keadaan tak sihat, kita sakit, kita akan susah nak tidur. Sebab masa aku mula-mula sakit tu, memang aku tak tidur sebab aku tak boleh nak tidur. So bila dekat hospital tu kan dia bagi kita drip kan. So aku tak pasti dalam pukul berapa. Tapi aku rasa dah tengah malam tau. Aku macam kita tidur terjaga. Ada masa aku memang tidur lelap terjaga. Tu satu ketika tu aku rasa tiba-tiba aku nampak macam bayangan tu. Aku macam aku tak tahu sama ada aku segar ke. Aku seram. Okay. Aku tak tahu masa tu aku dalam keadaan sedar ke ataupun tak sedar, tapi aku dapat nampak bayangan dua orang lelaki. Satu orang lelaki dewasa dan satu orang lelaki kanak-kanak. Kanak-kanak tu dalam umur 11, 12 lah, dah besar lah, dah tinggi. Tak adalah tinggi mana tapi tinggi umur kanak-kanak. And then aku dapat rasa dia datang dekat katil aku. Dia datang dekat katil aku. Dia pun cakap macam gini kat aku. Jom kita pergi. Saya tak nak pergi mana. Aku rasa macam aku rasa aku sedar ke tak sedar, tapi aku terus baca doa. Jom kita pergi. Jom pergi, dia cakap macam tu. Dia ajak aku pergi tapi aku tak tahu pergi mana. Dia duduk kat tepi aku. Dia duduk berdiri lah. Dia berdiri dekat tepi aku. Lepas tu aku terus baca doa. Ayat kursi. Aku baca ayat kursi surah Al-Baqarah. Aku baca ayat kursi. Memang ayat kursi aku tu memang terabu. Aku tak ingat. Dekat ayat akhir tu memang terabu. Terus aku baca Qul Huwallahul Ahad. Aku baca Qul Huwallahu dalam 3 kali macam tu. Lepas aku habis surah Al-Ikhlas tu, kepala aku macam gini. Kepala aku ni seperti macam getak. Macam gitu. Kau tahu kau tengah baring. Aku rasa lelaki tu dia macam pegang kepala aku tau. Tapi dalam masa yang sama, aku baca surah. And then, keadaan tu bila macam tu, aku terus cepat-cepat baca surah. Dan aku dapat rasa lah, masa aku baca surah Al-Ikhlas tu, surah kepala aku ni kena pegang tau. Dia macam gini, dia macam bila dah aku habis tu, dia macam kita baring, kepala aku macam tertolak, macam tu aku terus terjaga. Aku baca berkali-kali, dalam kali yang ketiga tu, aku rasa kepala aku macam dia apa? Ditolak, dia macam dia disentak macam gitu. Terus aku tersedar. Lepas aku macam, aku pandang kiri. Pandang, okey ada orang. Belah sini pun okey ada orang. Sebab belah sini pun ada budak baru masuk. Terus aku tu, masa tu dah rasa seram lah. So aku pun terus tarik selimut tutup muka aku. Terus macam tak nak fikir. At the end aku tertidur lah. So itu pengalaman aku berada di hospital. Aku tak pasti sama ada itu adalah gangguan ataupun itu adalah perasaan aku. Itulah pengalaman aku duduk kat hospital. Sebenarnya aku masih terfikir-fikir tau kes ni. Sama ada ini adalah sebenarnya gangguan hantu ke ataupun itu adalah perasaan aku. Sebab kadang-kadang kita dalam keadaan lemah, kita banyak berfikir tau. So inilah yang
salah satu lah. Bila kita sakit, kita fikir macam-macam. Salah satu sebab ni lah, yang lain tu aku tak pasti. So sebenarnya guys, aku ada banyak je cerita hantu yang aku alami dan juga aku dengar daripada cerita kawan-kawan. Aku bukanlah seorang yang berani mengingat tu. Bagi aku, apa yang berlaku tu, aku nak cepat-cepat dia hilang dan aku tak nak ingat. Kalau kita ingat, dia akan mempengaruhi kehidupan harian aku. Maknanya aku akan jadi lagi takut. So by the way guys, ini 3 story yang aku boleh share dengan korang. And the next story hantu ni akan diceritakan oleh kita punya partner collaboration TBH channel. Jangan lupa tengok video ni sampai habis sebab lepas ni kita sambung dengan TBH channel dengan cerita-cerita hantunya. So, thank you for watching my channel. Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe yang belum subscribe lagi. So, thank you so much. Bye.